mengimport daging sejuk beku tanpa kelulusan pihak berkuasa menggemparkan negara minggu lalu. Menurut laporan tersebut, sindiket bersebahat dengan beberapa pegawai dalam agensi-agensi kerajaan untuk membawa daging ke dalam negara, kononnya sebagai daging berstatus halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku leader daripada grup ini bersama dengan 4 ahli grup iaitu Irdina, Nur Hafizah, Nur Farah Alia dan Muhammad Syazwan akan membentangkan isu argumen berkaitan kartel daging yang berlaku pada baru-baru ini. Okey, sebelum itu saya akan memberi sedikit pengenalan tentang isu tersebut. So, isu ini telah diuruskan oleh syarikat ejen freight iaitu freight forwarder yang bertugas dalam menguruskan proses import daging sejuk beku. Selain itu, syarikat ini juga telah menguruskan dalam penyelundupan daging secara haram ke Malaysia. Gudang yang memekarkan daging sejuk ini bertempat di Johor iaitu Senai yang telah menyimpan 1,500 tan daging sejuk beku bernilai RM30 juta. Lokasi yang telah berlaku dan telah diserbu oleh pihak yang bertanggungjawab adalah di kawasan Ulu Tiram. Selain itu, daging-daging ini telah pun diimport dari beberapa buah negara iaitu Brazil, Ukraine, Argentina dan China. Isu ini pertama kali dilaporkan pada bulan Oktober 2019 tetapi masih gagal diselesaikan dalam tempoh yang sekejap iaitu selama setahun. Pada tahun 2017, MAQIS mengesan cubaan menipu kandungan daging import ini selepas menyita 4 kontena dipercayai berisi daging babi bercampur daging kambing dari Sepanyol dalam serbuan di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Pihak ini menyita bekalan daging bernilai kira-kira RM2 juta ringgit dengan anggaran 120 tan. Okey, jadi kes ini asalnya adalah kilang daging ni mempunyai permintaan yang tinggi. So, jadi kemungkinan besar berlaku kekurangan stok daging pada kilang tersebutlah. So, jadi akibat daripada kekurangan stok ini, so ada dalang-dalang yang daripada kilang tersebut telah melakukan kerja yang kotor ataupun secara haram lah. So dengan mengimport daging daripada luar negara yang mempunyai penyembelihan yang tidak betul, dan yang keduanya adalah daging yang daripada haiwan yang haram lah, binatang yang haram. So daripada situ banyaklah berlaku kesan yang tidak baik kepada orang-orang yang menggunakan daging tersebut. Jadi saya meneruskan dengan motif daripada Farah. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, untuk isu ni kan, motif yang berlaku sebab tadi macam Sikri cakap kan, dia berlaku sebabkan permintaan kadar daging yang terlalu tinggi kan. Jadi bila kadar permintaan daging yang terlalu tinggi, jadi pihak atasan ni telah sanggup untuk mencari jalan mudah untuk menyelesaikannya. Jadi mereka tanpa berfikir, maksudnya tanpa untuk menyelesaikan masalah untuk permintaan yang terlalu tinggi tu, jadi mereka ambil jalan mudah lah dengan mengambil tanpa menghiraukan isu halal dan juga kesihatan kan. Jadi dalam masa yang sama juga, diorang ni mengejar keuntungan. Sebab apa? Boleh dikatakan dekat situ berlakunya rasuah kan.
rasuah dan dibagi keuntungan yang berlipat ganda lah untuk pengambilan tu. Jadi antara juga kenapa ia berlaku adalah lagi satu kurangnya pengetahuan daripada segi ilmu status halal ni. Maksud dia sebagai as a Muslim memang sepatutnya uh, kena kena check pihak JAKIM kena check dengan lebih apa dengan lebih Teliti. dengan teliti tentang ni, bukanlah sekadar untuk mencapai Melepas kadar permintaan daging tu sahaja. Sepatutnya benda ni bukan benda yang besar ringan-ringan. sebab Malaysia sendiri adalah negara yang memang menitik beratkan isu halal haram kan. Jadi benda tu sepatutnya bukan menjadi isu, melainkan pihak atasan itu bukan orang Islam. Melainkan mereka itu non-Muslim yang tak tahu apa isu halal haram ni. Jadi itulah antara kenapa isu ni berlaku, motif ni berlaku. Sebabnya pertama tu adalah sebab mengejar keuntungan tanpa memikirkan implikasi kesihatan pengguna yang diragui status kesihatan dan halalnya. Dan yang kedua adalah untuk kadar permintaan daging yang terlalu tinggi sehingga mereka ni sanggup untuk mencari jalan mudah bagi menyelesaikannya. Jadi itulah antara kenapa isu ni berlaku. Jadi seterusnya saya akan bagi kepada Dina. Okay, bismillah, dengar ke? Okay. Dengar. Isu daging. Okay. Betul lah apa yang semua orang cakap kan tentang isu daging ni. Dia melibatkan negara-negara besar yang seperti yang kita tengok tadi, ada dari negara import daripada negara Brazil, Ukraine, China. Negara-negara tu adalah negara-negara yang besar kan. Jadi kuantiti yang masuk pun mestilah dalam kadar yang begitu banyak. Jadi kenapa penting sangat untuk kita tahu isu daging ni tentang kemasukan daging haram kepada negara kita, sebabnya dia melibatkan pengguna-pengguna juga. Sebabnya kalau kita tengok majoriti dekat negara Malaysia ni adalah majoriti orang Islam kan. Jadi begitu pentinglah untuk kenapa kita titik beratkan isu halal haram ni, sebab dia melibatkan kita punya akidah tu sendiri. Melibatkan kita punya halalnya suatu makanan tu. Sebabnya memang dalam Islam sendiri menitik beratkan isu halal haram, isu syubhat semua tu. Sebab itulah kenapa untuk kita pentingkan, sebab ia adalah sumber protein kan, sumber protein umat Islam dekat Malaysia sendiri. Dan bila isu ni diambil tahu ataupun dititik beratkan oleh pihak JAKIM sendiri, dia boleh menjaminlah hak pengguna sendiri untuk mendapatkan makanan seperti daging yang halal tu. Sebabnya kalau kita tengok dia bukan sahaja tentang sijil tu sendiri yang penting, tapi kena tengok juga orang yang menguruskan daging tu adakah dia ada kuasa untuk meletakkan logo halal tu sendiri kan. Sebab kita tengok tadi dia adalah tentang logo halal yang telah disalahguna. Jadi pihak-pihak yang berwajib mestilah mengambil tindakan segeralah untuk menangani isu ni. Sebabnya kalau kita tengok balik, memang isu ni telah menerima sebanyak 13 laporan daripada orang awam tu sendiri. Jadi kes ni dah begitu banyak lah yang telah diterima oleh pihak polis. Jadi sepatutnya pihak-pihak yang tertentu perlu mengambil tindakan yang segeralah untuk mengehadkan pengimport daging daripada negara-negara yang kita meragui sendiri kehalalan dia. Jadi itu sahajalah daripada saya. Saya teruskan kepada Hafizah. Okay, insyaAllah. Dengar ke? Okay, pandangan kita kan tentang isu daging ni kan, macam mana kan. Sebab kita tahu isu ni sebenarnya dah lama berlaku, tapi kita baru dapat isu kan terbesar. Dia orang datang
datang kita dapat isu ni sekarang kan. Kita baru tahu. Tapi sebenarnya isu ni lama dah. Yang nak pastinya daging ni kadang semua orang boleh makan, tapi apa yang berlaku dekat daging ni, dia orang ni masukkan secara haram kan. Tapi sepatutnya negara Malaysia ni adalah negara yang ramai umat Islam. Sepatutnya kita kena menitik beratkanlah hukum-hukum agama tu kan. Sebab sesetengah orang ni dia tak endahkan hukum Islam tu. Disebabkan daging, so dia boleh je lah makan. Tapi kita kena ambil tahu juga cara dia orang sembelih daging tu macam mana kan. Cara dia orang pembersihan dia orang tu macam mana. Adakah ikut dari Islam ataupun tak kan. Kalau tidak mengikut Islam, maka dia tak boleh makan kan daging tu. Sebab Islam memang menitikkan berat kan. Menitik berat walaupun benda tu sekecil daging kan. Dan bila berlakunya kes macam ni, ramai orang dah takut nak makan daging kan. Sebab disebabkan isu macam ni kan. Tapi sebenarnya kita taklah mengharamkan benda yang halal kan. Tapi bila nak makan tu memang kita kena cek betul-betul lah. Adakah dia mempunyai CJ halal kan. Tapi bila tengok sekarang, isu daging ni memang dia orang bagi logo halal yang palsu kan. Tapi taklah semua daging macam tu. Kita kena tengok jugalah bila kena elakkan lah daripada makan daging import kan, supaya kita ni tak ada rasa was-was untuk makan daging tu. Bila ada rasa was-was tu, maka kita tinggal lah, jangan makan. Sebab kita pun ragu-ragu kan, kita pun tak tahu benda tu adakah halal ataupun tak kan. Jadi bila berlaku isu ni memang ramai orang terkesan lah. Sebab daging ni kan dah secara normalnya kita tahu kan, kita memang daging tu memang kita selalu makan kan. Tapi disebabkan berlaku perkara macam ni, dia menyusahkan lah, bukan menyusahkan, dia menyusahkan ramai orang sebab orang akan ragu-ragu dengan daging ni halal ke tak kan, halal ke tak. Tapi nak cakapnya memang kita sendiri bila beli daging tu kena pastikan daging tu halal dan kena tahulah siapa yang sembelih kan. Lebih baik kita elaklah daripada makan daging import tu, supaya kita ni tak ada rasa was-was tu untuk makan daging tu. Okay, itu je dari saya. Saya serahkan kepada Syazwan untuk teruskan apa cadangan untuk mengatasi isu ni. Hello, dengar? Dengar. Okey, untuk cadangan untuk mengatasi isu ni, yang firstnya pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil tindakan dengan lebih teliti tentang kemasukan daging. So pasal yang kalau pihak bertanggungjawab ni dia melibatkan custom lah, melibatkan pihak custom, sebab macam mana daging masuk ke dalam Malaysia semuanya melalui custom. So custom kena tengok dulu teliti daging tu daripada mana ianya masuk, untuk mengelakkan daripada daging yang halal, daging yang haram dengan halal dicampur bersama kan. So kita kena elakkan perkara tu. So khususnya dia kena tengokkan cara penyembelihan berdasarkan syariat Islam dan tidak ada campuran dari daging haiwan yang haram. So pihak JAKIM juga perlu lebih menitik beratkan isu untuk meletakkan logo halal pada suatu barang dengan membuat pemeriksaan yang lebih ketat. So pihak JAKIM tu kena tengok dengan teliti lah segala prosedur-prosedur tu satu persatu. Tapi kita tak boleh juga salahkan JAKIM 100% tentang logo halal yang tak sah tu, sebabkan JAKIM ni hanya melibatkan persijilan saja. Dia tak tengok proses-proses yang tak ada dalam dokumen. Diorang hanya teliti dokumen untuk memberikan sijil halal. So di situ JAKIM memainkan peranan hanya untuk menengok dokumen-dokumen untuk memberi sijil halal kepada company tersebut untuk meletakkan logo halal dekat bahan-bahan tu.
So seterusnya pihak bertanggungjawab juga seharusnya lebih peka dan dalam memastikan setiap barang yang diterima harus diperiksa dengan lebih ketat dan teliti. So seperti yang dah dicakap tadilah, uh, yang dari side orang ramai pula atau individu perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan pastikan lebih-lebih daripada barang basah yang dibeli. So kita kena, pada orang awam, time beli barang tu kita kena tengoklah barang tu macam mana. So eloknya beli daripada pasar-pasar yang Melayu jual lah, daripada beli yang sejuk beku, sebab diorang kebanyakan yang daging sejuk beku menggunakan sijil halal daripada negara luar. So dia tak 100% diyakini lah halal dia. So kita kena tengokkan cara pengendalian dia dengan cara Islam. So kan kalau dekat pasar biasa kan dia ada daging yang bergantung tu kan. So daripada situ kita tahulah yang orang Melayu yang buat benda tu kan. Jadi kita tahulah itu halal dan lebih diyakini lah. So yang terakhir tu, kerajaan bersetuju dan menyokong penuh dengan cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. So Siasatan Diraja ni dah ditubuhkan. Dia ditubuhkan untuk menyiasat pasal penyeludupan daging ni yang menyalahgunakan logo halal. Dia dah patut SPRM juga bersama untuk takut ada terlibatnya dengan orang atasan. Jadi SPRM menyiasat kes ini untuk supaya orang atasan tu dapat diberkas dan dikenakan tindakan yang sewajarnya. So saya rasa itu saja daripada cadangan untuk mengatasi isu ini. Okey, berdasarkan secara keseluruhannya lah, kesimpulan yang saya sendiri boleh beri ialah kerajaan yang bertanggungjawab ataupun yang terpilih lah harus menitik beratkan segala pengurusan isu daging ni. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada macam termakan daging yang haram. Lepas tu penyembelihan yang tak betul pun kiranya daging tu pun haram juga kan. So jadi benda-benda tu nak dielakkan lah untuk orang-orang Islam kan, secara khususnya lah. Sebab kita makanan ni sangatlah macam mana, sangatlah teliti lah. So nak makan tu benda-benda ni semua kena ada rule, kena ada peraturan semua kan. Bukanlah makna benda tu menyusahkan. Benda tu itu adalah macam syariat daripada yang diajarkan dalam Islam lah kan. Daging tu kena halal dan penyembelihan yang betul. So daripada tu apa lagi rakyat jugalah kan. Dan kita semua juga kena lebih ambil tahulah kan tentang isu ni kan. Sebab apa? Sebab isu ni dah berlaku bertahun-tahun. Yang tanpa kita sedari kan. Mungkin ada dalang-dalang yang di sebaliknya kan. Sebab benda ni dah banyak laporan. So semua orang macam still makan makanan. Dan hari ni baru-baru ni pun baru dapat tahu daripada isu kata daging ni kan. So jadi rasanya secara keseluruhannya itu je lah kot yang kami boleh mempertingkatkan macam mana, memperkenalkan isu yang berlaku itu tentang isu kata daging ni. Jadi insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.